Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya yang kedua, Syawal yang kedua ini kan. Okey, kembali semula dalam vlog juga blog bersama dengan saya Akmal. Untuk hari ini kita akan bincangkan beberapa perkara. Yang tersatunya adalah bagaimana kita nak buat baja organik daripada rumput yang ada sekitar halaman rumah kita ataupun kebun kita. Okey, jom kita start dari sekarang. Okay, untuk projek kali ini kita perlukan beberapa bahan saja. Bahan ni pun saya rasa boleh dapat dekat mana-mana lah, kat kebun kita ke, kat halaman rumah kita ke, dekat depan rumah ke belakang rumah pun ada kan. Selagi kawasan tu ada rumput. Jadi untuk hari ini kita perlukan rumput yang fresh. Ni rumput cutting ni. Rumput yang fresh ni saya baru potong dalam 2 hari lepas kot. Lepas sebelum raya itu. Kemudian ini adalah daun rumput yang telah pun kering. Selalunya daun rumput yang telah kering ni dia berwarna coklat lah, coklat atau sedikit keperang-perangan. Manakala yang baru ni fresh selalunya berwarna hijau. Jadi kita perlukan satu bekas ni kosongan ni tongcat sebenarnya. Jadi satu lagi tambahan kita perlukan ni jugalah garam lah, tak kisahlah garam apa, garam bukit ke apa, asalkan dia garam. Okey, kemudian kita perlukan air ni tak kisah dia air klorin ke, air klorin, air yang bukan ditapis ke, air bukan dijemur, tak kisah, asalkan air yang datang dari pipe pun boleh, tak ada masalah. Okey, apa yang kita nak buat ini adalah kita akan letak dulu air dalam tong ni, hampir separuh lah, contoh separuh, ataupun kalau katakan kita pada kemudian hari nanti kita nak tambah lagi, boleh kita penuhkan. Kalau untuk permulaan ni saya letak separuh lah. Kalau katakan nak lebih lagi, kita letak hampir penuh, sebab nanti kita nak tutup nanti tong ni. Kita isikan dengan air dulu. Alright, kita dah isi hampir separuh air dalam tong ni. Jadi kita akan masukkan dulu, dia tak kisah sama ada nak masukkan yang hijau ataupun bahan hijau ataupun bahan perang dulu. Okey, yang ni saya masukkan bahan perang dulu. Okey, kemudian saya masukkan bahan hijau, tenggelamkan dia. Okey, tenggelamkan habis-habis. Cek bahan untuk ni sekejap. Okey, nak dia tak habis-habisan lah. Okey, kita tenggelamkan semua sekali daun-daun kering, daun-daun hijau ke dalam air. Okey, inilah untuk dia. Okay, kemudian kita ambil sedikit garam. Garam ni selalunya kalau macam ni saya ambil segenggam lah, lebih kurang segenggam. Okey, macam ni lah ni garam bukit segenggam ni saya masukkan. Lepas tu kita gaul lagi sekali. Okey, tong ni tadi kita kena tutup dia, sebab semasa dalam proses yang ni bukannya tak boleh buka, boleh buka, cuma semasa dalam proses peraman ataupun penapaian ni semua yang berlaku, dia akan mengeluarkan bau yang agak kuat. Bau tu agak kuat lah. Jadi nasihat saya kalau nak buat baju rumput ni, make sure korang punya area tu tak berdekatan sangat dengan jiran, dan kalau boleh, kalau ada kawasan yang luas, letak dah tempat jauh sikit daripada orang-orang sekitar lah, sebab bau dia agak kuat. Okey, saya akan tunjukkan tong baldi satu lagi yang telah saya siapkan. Dan kita nak tengok macam mana struktur dalam baja air rumput tu. Okey, ini adalah tong baja rumput saya sebelum inilah okey, ni. Alright. Kita nak tahu macam mana baju rumput ni dah boleh dipakai atau tidak. Kita kena make sure semua bahan-bahan dalam ni telah pun telah pun dia macam dah pecah-pecah lah, pecah ataupun terlerai. Okey, macam ni masih ada separuh lagi kan. Dan color baju rumput tu adalah warna teh. Warna teh. Boleh nampakkan warna teh kan?
Kat situ lah. Jadi kat sini baju rumput ni bila je dah berwarna tin ni kita boleh guna lah. Macam ni boleh guna. Ini dalam sebulan lebih peramal ni. Dan kita boleh tambah setiap kali macam ada rumput baru ke, rumput ataupun rumpai ke yang ada kat tepi-tepi pasu kita kan, kita boleh letakkan dalam ni. Dan make sure tutup kerana bau dia agak kuat sikit. Dan untuk kaedah siraman pula, untuk kaedah siraman saya akan tunjukkan juga. Saya nak tengok colour dia, kita ambil sikit. Ni colour dia. Yang ini kita untuk aplikasi baju rumput ni, saya dekat Kebun Lokal saya gunakan kaedah siraman sajalah. Tak adalah sampai sembuh, saya siram saja. Jadi macam ni kita ambil satu bahagian daripada air baju rumput tu. Colour ni mesti colour ni colour macam colour teh tu. Kemudian kita masuk ke dalam bekas yang kita nak buat siram. Ini satu bahagian lah. Berapa bahagian lagi kita nak letak untuk air? Bahagian untuk air ni adalah 30 kali satu bahagian tadi. Maknanya 30 nisbah air, satu nisbah satu bekas ni lah. Ini dia lebih kurang dalam 30 botol yang ini, dia lebih kurang dalam 30 jugalah. 30 ataupun lebih kurang itulah 30 nisbah ni lah. Campurkan. Rumus sekali air dalam ni baik. Ini kita sebatikan dia. Kemudian kita dah boleh buat siraman pada pokok. Baik, temporary saya ada tunjukkan video untuk tanaman serawangi saya. Ni dia tanaman serawangi dah keluarkan bunga keluarkan daun yang baru dah pun. Jadi kita nak siram kat pokok ni. Ambil sikit je, siram. Jangan terus kat pokok, kalau boleh dekat tanah lah. Siram ni. Kemudian siraman tu korang boleh teruskan pada pokok-pokok yang lain. Dan bila nak siram ni, make sure kita siram pada waktu yang bukan waktu panas terik lah. Kalau boleh dapat siram malam lagi bagus, sebab tak ada cahaya matahari, tak melibatkan apa-apa haba yang boleh menyejat air daripada tanah. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita pilih rumput sebagai salah satu elemen baja kita adalah kerana rumput ni dia boleh tumbuh kat mana-mana. Itu hal. Satu lagi, kalau kita perasan, kita tanam sayur, kita tanam pokok, rumput lagi cepat naik daripada sayur ataupun tanaman kita. Jadi apa-apa nutrien yang diserap oleh rumput tu kita nak. Macam mana kita nak keluarkan nutrien dari rumput tu? Kita gunakan dengan kaedah kita peram dia dalam air. Jadi dari situ dia akan mereput dalam air, dia akan lera dalam air dan dia akan keluarkan nutrien yang kita nak tadi lah. Nutrien tadi itulah yang kita akan gunakan kepada tanaman kita. Jadi cuma satu saya perlu ingatkan, 2-3 kali dah saya ingatkan, bila kita buat baju rumput ni atau baju air rumput ni, kita kena pastikan dia tutup rapat lah. Tutup rapat dan make sure tak berdekatan dengan rumah-rumah jiran, sebab nanti dia bau dia agak kuat. Bau dia agak kuat, kalau senang cerita bau dia agak longkang, macam bau longkang sikit lah. Takut terganggu lah jiran. Kemudian yang ketiganya adalah kita kena pastikan warna baja air rumput tu dah bertukar menjadi warna teh. Teh cair lah, teh cair, baru kita boleh gunakan dia. Selalunya peraman tu mengambil masa dalam 20 ke 30 hari ataupun lebih. Baju rumput ni tak ada masalah, kita boleh tambah air, tambah lagi, tak ada masalah. Kita boleh guna boleh guna sepanjang masa. Dia takkan basi ke, takkan rosak lah. Dan selama ni kita macam potong-potong rumput pun kita buang kan. Jadi kali ni kita manfaatkan rumput ni, sebab setiap apa yang ada dekat kebun ni kita boleh gunakan sebagai baja semula kepada tanaman kita. Jadi yang saya tahu, dari segi pembacaan saya dan juga video-video yang saya pernah tonton sebelum ni, dalam baju rumput ni ada kaya dengan berapa NPK lah, jadi NPK makronutrien dan juga mikronutrien. Berkenaan dengan makro dan mikronutrien ni, insyaAllah saya akan sharekan pada video yang akan datang. Dan saya harap pengusian saya pada ini membantu tuan-tuan dan puan untuk memberi sumber
makanan kepada tanaman tuan-tuan dan puan. Baju rumput boleh guna kat semua tanaman, tak ada masalah. InsyaAllah, selamat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.